maka wajib selamatkan. Maka keputusan dibuat, walau jahat macam mana kapal yang tersedai tengah laut itu, kena tolong selamatkannya. Kalau kita tinggalkan dia, entah apa yang akan terjadi pada dia. Walaupun dengan mengandaikan kemungkinan itu musuh. Maka 15 orang itu dibawa masuk dalam kapal, dan kami orang Malaysia ditugaskan untuk ikut ke mana 15 orang itu pergi. Tak ada kerja, cari kerja. Saya nak hatamkan baca Quran atas kapal, saya nak berzikir, saya nak macam-macam kan. Tambah kerja pula. So maka jadilah saya spy. Yang isap-bokok kemana dia pergi saya kena ikut. Terbatuk-batuk saya, dah lah bau minyak kapal, mabuk kapal, bau mabuk bubuk tadi. Tapi sebab nak jalankan tugas, kita buat tugas tu, kami dah boleh agak lah siapa yang di kalangan mereka ni mungkin intelijen. Sebab ada seorang Arab dalam kapal tu, orang Arab, dia kata dia dibesarkan di Greece dan boleh cakap Arab, yang saya tahu dia orang Arab. Tiba-tiba dia menangis satu hari. Kami 4 hari dalam kapal, hari yang kedua dia menangis terasa-asa. Saya tanya kenapa menangis? Dia kata tolonglah buat sembahyang gaib. Saya kata siapa yang mati? Dia kata ibu saya mati. Ibu anda kat mana? Kat Gaza. Kamu pergi ni kenapa? Saya pergi nak ziarah ibu saya kat Gaza dengan anda semua. Tiba-tiba ibu saya mati. Tolonglah sembahyang gaib. Maka kami pun buat sembahyang untuk mendoakan ibu dia mati. Tahukah anda, lelaki ini bila mula kapal kami ditawan, semua orang kena ikat, saya pun kena ikat. Tiba-tiba di atas kapal dia tak kena ikat, dan dia diiringi oleh komando ke sana kemari, dan tangan dia berbalut dengan bandage putih yang baru bersih tadi. Dan dia boleh pergi di badan kapal. Dan bila depan lalu kami, dia tunjuk kami, buat muka sedih. Dia tangan dia sakit, dia tak boleh diikat tangan dia kepada kami, macam tu lah. Tapi dia menunggu kapal. Dan bila kami dah selamat, saya pergi ke Jordan dan akhirnya kami pergi ke Turki nak ambil barang kami. Di Turki kami bertemu dekat pejabat IHH, lelaki ini, tangan dia tak balut, dia boleh makan laju dia tangannya. Saya datang pegang tangannya. Dah baik tangan kau? Dia pun cium tangan. Alhamdulillah dah baik, tak ada apa. Saya kata, hai, 2 hari dah baik tangan. Jadi menunjukkan bahawa memang terbukti dari sudut apa yang ilmu yang ada pada kami, memang ada unsur. Tapi poin yang saya nak cerita kat sini, oleh kerana kapal Nabi Muhammad adalah kapal kemanusiaan, kami terima siapa saja untuk naik kapal ini. Walaupun yang penting tolong jangan rosakkan kapal, itu saja. Tujuan kami ikut dia ke mana dia pergi tu, nak pastikan dia tak sabotaj kapal kami. Itu je. Dia nak hantar maklumat, saya kata hantarlah sebab kami tak buat benda yang salah di atas perairan antarabangsa itu. Okey, kami sengaja benar, dan saya nak tunjukkan inilah Islam yang sebenarnya. Dalam keadaan kami pergi dalam keadaan yang kemungkinan bermacam-macam boleh berlaku, dalam keadaan menyangka bahawa itu adalah musuh, barangkali ia tidak menghalang kami untuk membantu misi kemanusiaan. Ulama-ulama Islam dalam kapal itu ramai. Kami bermesyuarat dan akhirnya melakukan fatwa, kena tolong juga, kena selamatkan dia. Kalau tak, kalau tengah jalan pun kita kena selamatkan, apatah lagi dalam laut. Dalam laut bagi awak dari segi kekah, kita jumpa orang susah dalam laut lagi utama. Sebab apa? Laut kemungkinan kapal terbocor dia mati habis begitu. Kalau darat mungkin dia boleh lari ke mana-mana kan. Itu pun ada benda. Tapi nak ceritakan inilah semangat Islam yang ada kapal. Dalam kapal itu ada 7 orang bukan Muslim, ya. Perempuan, pakaian dia pun boleh tahan. Apa maksud saya ya? Dalam kapal dia pakai bikini apa semua, kita tolong pakai seluruh sikit sopan, bukan pakai budong kan. So pakai pakaian yang patutnya lah. Jadi maknanya kami terima siapa saja sebab ini adalah misi kemanusiaan, misikan kami. Buktikan oleh kerana kami nak tolong orang kat Gaza yang ini tengah cemas ni pun patut ditolong. Baik, kita tengok kapal kita mula okay, kapal Magri Marmara pun mula berangkat, bergerak. Ini petanda ada pula orang tua tu. Ini ketika dalam Dewan bulan Ramadan ya. Sebelum kami naik kapal, saya mempunyai pilihan untuk duduk kat hotel. Kita akan duduk hotel tapi saya tak nak. Saya nak tidur bersama dengan sutradara dalam stadium. Ini dalam stadium tertutup. Kami melambak, saya tidur di sini. Dan ini keluarga-keluarga mereka masuk.
orang Turki dan kami tidur di tepi-tepi. Jadi ketika kami berdoa, berbagai bangsa dan bagi rakan-rakan yang Muslim, mereka duduk setempat dan mereka menyaksikan aktiviti kami. Kita saling respect, menghormati antara satu sama lain, para ulama di depan. Dalam kapal ini ada rakan daripada kumpulan Fatah. Ini saya akan tulis sebentar lagi. Baik, dalam kapal ini hebatnya orang-orang Turki, iaitu kami sengaja menjemput wakil daripada Hamas, iaitu Sheikh Rafiq Salah. Sheikh Rafiq Salah ini adalah pemimpin orang Palestin yang telah dihukum oleh Israel dalam penjara, tapi dia dapat lepas keluar dan kemudian diduduk bersama-sama dalam kapal ini. Dia pemimpin Hamas, dan dalam antara pemimpin Hamas dalam kapal ini juga sengaja kita usahakan ada bekas pimpinan daripada Fatah. Anda semua tahu bahawa Hamas dan Fatah ini dua yang sedang berebut kuasa untuk menguruskan Palestin ini, dan mereka ada sejarah yang sukar untuk kita bicarakan kerana Fatah ada identitinya yang sendiri dan Hamas ada identiti, dan kita sebagai rakyat Malaysia kita cuba berlaku baik kepada mereka. Saya nak tunjukkan ketika kami kumpul pelajar-pelajar Malaysia, rakyat Malaysia atau kapal dari Indonesia, 12 orang Malaysia, 12 orang Malaysia, kami duduk dalam kapal itu, kami minta 2 orang pemimpin. Ini yang kami dipuji oleh beberapa kumpulan antarabangsa. Dia kata biasa Fatah dengan Hamas ni tak nak duduk sama, dia kata. Tapi bila datang kapal orang Malaysia ni, dia minta dulu datang dekat perjumpaan Malaysia dan Indonesia, kita minta orang Hamas buat tazkirah, kita minta orang Fatah buat tazkirah. Semua orang rasa kagum, hebat orang Malaysia ni, katakan boleh berkawan, padahal dia orang tu selalu gaduh. Macam mana kau boleh aturkan? Saya kata ya. Saya minta orang Fatah bercakap, malah orang Fatah tak nak cakap, dia rasa malu. Kenapa dia malu saya tak tahu lah kan. Saya pun buat saya harap, kami tak akan bergerak daripada sini kalau kau tidak beri nasihat kepada kami. Kata tak nak, kami akan duduk sampai malam sampai petang dekat sini, tak akan bergerak. Ya ke? Oh ya. Akhirnya dia bercakap gitu kan. Lepas tu kita suruh orang Hamas nak bercakap. Jadi nak tunjukkan bahawa misi kemanusiaan ini cukup besar yang ada dalam kapal ini. Tanpa kami walaupun daripada organisasi yang berbeza, kemudian kami menguruskan pula 2 kumpulan yang betul dan memberikan pengetahuan. Baik, kapal ini berjalan dengan baik dan saya percaya kita akan sambung bicara saya ini pada waktu yang kita akan sambung nanti. Tapi saya nak tamatkan sesi pertama ini dengan beberapa hadiah-hadiah yang lain. Kalau ada di kalangan anda yang boleh jawab soalan ini, saya akan bagi hadiah yang paling berharga sekali, yang sebenarnya saya sangat sayang benda itu, tapi saya akan bagikan kepada anda hadiah itu. Soalan yang mudah. Soalan yang pertama. Sebutkan organisasi yang ada dalam kapal Mavi Marmara, organisasi Malaysia yang ada dalam kapal Mavi Marmara itu. Silakan ke depan. Terus ke depan yang jawab. Ya. Sila berdiri, perkenalkan diri anda dan universiti mana dan asal. Nama Wakil Pujung Mewakil Mai. Tidak menjadi kesalahan kalau anda pandang teman-teman anda ya. Daripada Kesiburan Johor, daripada asal Johor. Jauh lah kita. Raja Kat Ciba Universiti. 6 ada 6 organisasi daripada Malaysia bersama-sama di atas kapal Mavi Marmara, iaitu antaranya Aqsa Sharif 1, okay. Muslim Care 2, itu ada daripada Astro Bagun Perak Media 3, dan ada Haluan Palestin, dan juga Jemaah Islam Malaysia, dan juga sembunyi sikit nota tu. Dan juga Yayasan Amal Muslim. Yayasan Amal Malaysia. Amal Malaysia. Bagi tebakan ya. Hadiah yang saya dan saya ingat kalau bagi, tapi saya terpaksa bagi juga satu maflar. Saya pernah pakai. Ini maflar daripada Gaza handwriting, handmade.
saya pakai dengan hebat anda dalam menguasai apa yang anda faham. Jadi saya nak katakan tadi bahawa kami nak menunjukkan bahawa rakyat Malaysia dia boleh bekerjasama walaupun pelbagai organisasi sesama agama, dan juga rakyat Malaysia hari ini kena lebih pandai dan matang untuk berkawan dengan semua atas dasar kepentingan kemanusiaan, dan khususnya kemasan ini kita bawa pada hari ini isu Palestin, kerana isu Palestin bukan hanya isu akidah bagi umat Islam. Isu Palestin bukan hanya isu yang sangat penting bagi umat Islam, tetapi isu ini kita jadikan dia isu internasional, dan kita nak seluruh penduduk dunia bersama-sama membantu Palestin, dan khususnya di Malaysia kita nak seluruh rakyat Malaysia memahami isu ini. Dan barangkali ia boleh berlaku di Vietnam, barangkali ia boleh berlaku di Thailand, barangkali ia boleh berlaku di China, di mana-mana saja rakyat sebagai manusia ini mesti mempunyai kesedaran bahawa bumi ini haruskah kita kongsi bersama, dan perkongsian ini adalah merupakan perkongsian yang memberi manfaat kepada penduduk dunia. Selepas ini kita akan dalam slide yang kedua saya akan membicarakan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kapal, di mana ketika itu saya telah diikat dan saya telah dipijak oleh tentera-tentera komando, dan beberapa kali saya akan berkongsikan apakah doa atau zikir yang saya bacakan di atas kapal itu. Moga-moga perkongsian itu akan memberikan kesedaran kepada kita semua bahawa rakyat Malaysia perlu memikirkan tentang isu. Dan sebelum saya tutup, saya nak ceritakan sesiapa saja yang terlibat dengan isu Palestin, tak kira apa agama, biasanya Allah SWT pencipta akan berikan nikmat kepada dia. Bagi seorang pensyarah, saya pernah berceramah di sebuah universiti, dia kata, saya ni patutnya dah dilantik untuk jawatan yang di universiti ni, tapi tak dapat-dapat, tadi merisau. Dan tiba-tiba dia jemput kami berceramah, besok pagi tu dia dapat surat pelantikan dengan jawatan yang dia nak sangat. Saya percaya bagi pelajar yang sedang belajar, insya-Allah bila dia belajar dan bersama dengan isu Palestin, tak kira apa agama, dia akan mendapat keputusan yang cemerlang. Anda juga belajar di sini dan anda akan merasa kepuasan dan ketenangan, dan itulah suatu perkara yang sangat besar. Saya ucapkan tahniah untuk anda kerana sudi bersama-sama ini, dan insya-Allah jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas waktu rehat ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi juga kita telah dapat menikmati makanan yang cukup lezat, yang saya dapat menyaksikan sendiri bagaimana dia dimasak. Terutama dengan nasi lah. Kuahnya kat Jepun tak ada kuih besar untuk anda masak. Dia pakai kuih kecil, entah berapa kali masak saya tak tahu. Dahsyat. Baik, sebelum kita teruskan satu kuis soalan yang mudah saja. Di dalam kapal itu ada seorang tokoh daripada gerakan Hamas, dan dia ini merupakan jurucakap kepada perjuangan Masjid Al-Aqsa. Dan seperti saya katakan, kami dalam kapal membawa semangat kemalaysiaan, dan kita bekerjasama dengan semua sekali daripada Fatah, daripada Hamas. Sebutkan nama pemimpin Hamas yang bersama-sama dalam kapal Nabi Muhammad. Silakan. Kalau tak ada siapa yang jawab, jimatlah hadiah saya ini. Sebutkan nama pemimpin gerakan Islam Hamas yang bersama-sama dengan kapal Nabi Muhammad. Akan bagi hadiah maksud jawab. Ya, silakan. Nampak ada yang kecil tak nak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan Syekh Rais Salah. Ya, tepat sikit lagi. Betul kan? Dah betul lah tu. Syekh. Orang tanya kawan. Kan tu ya. Betul, tepat. Bagi teman kita. Nama. Rohik Salah. Syekh Salah ini kalau anda buka internet,
adalah merupakan jurucakap kepada Masjid Al-Aqsa, dan dia meramalkan hujung tahun ini ataupun hujung tahun depan akan runtuhnya Masjid Al-Aqsa dikerjakan oleh orang Yahudi. Silakan. Baik, saudara-saudara dan sekalian, bahagian kedua ini saya akan banyak menceritakan aktiviti yang terjadi dalam kapal itu sendiri. Baik, kapal Mavi Marmara ini bergerak dalam keadaan yang saya katakan daripada pelabuhan di Istanbul sendiri, dia bergerak ke pelabuhan paling selatan di Turki bernama Antalya. Di Antalya itulah kami berehat menunggu sebab banyak permohonan yang nak konvoy dengan kapal kami. Tetapi ditakdirkan Allah, akhirnya kebanyakan tarik diri last minute, dan saya percaya kerana dia digugur oleh kerajaan Israel dan juga intelijen yang pergi. Ada kapal yang berdaftar di Greek, tiba-tiba tak datang. Ada yang daripada Perancis tak datang. Sebab apa? Mereka akhirnya tanpa memberikan alasan yang baik, maka kami bergeraklah sendirian, melainkan ada beberapa kapal kecil yang mengikut kami. Baik, kami bertolak daripada pelabuhan Antalya. Pelabuhan Antalya ni, kalau perjalanan laut itu bergerak menuju ke Gaza, perjalanannya hanya 15 jam sahaja. Tetapi kami telah mengandaikan, kami telah menyenaraikan apakah kemungkinan akan berlaku. Paling mudah sekali kapal itu akan dibom, tenggelam, habis cerita. Kami pun dah buat wasiat, saya pun dah buat wasiat kepada isteri saya, buat dengan envelope, pesan jangan buka envelope ni kalau disahkan kami mati. Selagi kami tak sahkan, tolong jangan buka, habis rahsia lagi. Kenapa envelope itu tidak dibuka? Sebab saya selamat kembali. Kemungkinan yang kedua, kapal ini akan dibenarkan masuk. Ini saya ambil dua yang ekstrim. Dibenarkan masuk dengan dibom habis. Dibenarkan masuk, berarti kami akan masuk dengan selamat dan balik dengan selamat. Di tengah-tengah itu ada beberapa kemungkinan yang kami buat by research dan kami tadi, dan antara kemungkinan yang popular di kalangan kami bahawa kapal ini hanya akan dikepung dan tidak dibenarkan meneruskan perjalanan. Itu andaian popular kami. Dan sebab itu perjalanan 15 jam saya katakan tadi, tapi makanan yang kami bawa untuk 600 penumpang ini cukup untuk 2 bulan punya makanan. Jangan pula kata kuat makan 2 bulan memang begitu. Sebab kami mengandalkan dan mengharapkan sebenarnya agar kapal kami dihalang dan kami nak terapung di laut Mediterranean itu, dan berita kami dikepung itu akan menggoncangkan seluruh dunia dan akan menyebabkan banyak sukarelawan daripada bukan Islam, daripada Eropah akan datang bersama-sama dengan kami berlombok di tengah-tengah laut itu. Itu ramalan kami. Siapa yang letih akan datang buat balik. Helikopter Turki akan datang, kami dah buat sewaan dan sebagainya, datang ambil. Berarti kami akan biarkan diri kami terapung dengan tujuan untuk mempopularkan isu Gaza ini. Kalau tidak, orang tak sedar. Kalau tidak, dunia tidak sedar tentang kezaliman-kezaliman dan cerita-cerita yang telah kita ceritakan di bahagian pagi tadi. Nah, kemudian tadi pagi ke? Saya bang siang pendek sangat ke sini. Tengah hari tadi ke?